Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi memulakan perkongsian kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji itu hanyalah layak untuk Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh, kita puji Allah dan kita mohon pertolongan hanyalah kepadanya. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih, kita beriman kepada Allah dan kita bertawakal hanyalah kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita mohon agar Allah lindungi diri kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Wa min sayyiati a'malina, dan mohon Allah jaga kita daripada keburukan amalan-amalan kita. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah, sesungguhnya sesiapa yang diberi petunjuk hidayah Allah, tak ada yang mampu sesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah, dan siapa yang Allah sesatkan asbab daripada keingkarannya menutup kebenaran, maka tidak ada yang mampu untuk bagi petunjuk kepadanya, melainkan dia mesti kembali semula kepada Allah. Nashhadu an la ilaha illallah, kita menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak kita sembah melainkan Allah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita juga menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, Maha suci-Mu ya Allah, tidaklah kami ini memiliki sebarang ilmu melainkan sekadar apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya hanya Engkaulah Tuhan yang maha bijak, maha mengetahui, maha berilmu, lagi maha bijaksana. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, kita telah pun masuk pada perbincangan ayat yang ke-23 surah Al-Baqarah. InsyaAllah malam ni kita akan masuk dalam perbincangan ayat yang ke-23 dalam buku ini, muka surat 53, karangan Ustaz Ahmad Sun Haji bin Muhammad, tafsir Quran, tafsir di radio. InsyaAllah kita lalui ayat 23 ini, saya baca dan tuan-tuan sama-sama ikut insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ
الصادقين. Sadaqallahul azim. Maksudnya, jika kamu menaruh syak keraguan tentang Quran, yakni Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatlah oleh kamu satu surah seumpama Al-Quran itu, dan panggillah saksi-saksimu lain daripada Allah, yakni selain daripada Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Penulis menyatakan, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Sekiranya kamu ragu-ragu adakah benar Quran itu datangnya daripada Allah ataupun hanya karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja sebagai buah fikirannya yang diciptakan, maka Allah mencabar mereka dengan firman-Nya, fa'tu bi suratin mim mithlih, yakni cubalah kamu ciptakan, cubalah kamu karangkan, tak usah banyak, hanya satu surah sahaja seumpama Al-Quran. Kalau perlu, panggillah saksi-saksimu yang kamu puja dan puji itu bagi menolong memberikan ilham dan inspirasinya selain daripada pertolongan Allah. Sekiranya kamu membenarkan Al-Quran itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka cuba pula membuatnya. Kerana mereka dewasa itu adalah ahli bahasa yang terkemuka, ahli sastra yang fasih dan bijak menyusun kata, penyair dan penyajak yang mahir pada zamannya. Tetapi ternyata mereka tiada dapat membuat dan tiada terdaya mengarangnya bagi menyambut cabaran Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mukjizat, tuan-tuan. Al-Quranul Karim Allah turunkan ia sebagai mukjizat al-kubra, mukjizat yang terbesar yang telah dianugerahkan kepada para nabi dan rasul, yang Al-Quran ini khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab yang lain tidak digelar sebagai mukjizat, akan tetapi Al-Quran ini disebut dan digelar sebagai mukjizat, yang mana Allah Subhanahu wa taala melaluinya membuktikan kebenaran demi kebenaran yang didustakan oleh para kufar ataupun orang-orang yang mengingkarinya. Kalau kita perhati dan ingat balik pada zaman Nabi Musa alaihi salam, zaman itu zaman yang mana mereka ini sedang membangun dengan sihir. Nabi Musa alaihi salam di Mesir itu terkenal dengan sihir. Sebab itu kalau kita perhati tamadun-tamadun Mesir, kita akan lihat simbol-simbol black magic sangat banyak. Antaranya simbol anjing, simbol-simbol ular dan sebagainya. Ini semua melambangkan pada zaman itu, nak kata perkembangan pada zaman itu yang menjadi fenomenanya adalah black magic. Maknanya orang-orang yang boleh buat sihir menggunakan khidmat-khidmat jin ini, ia merupakan satu kebanggaan dan dipuja-puja. Bahkan Fir'aun juga ada tukang-tukang sihir yang dia jaga supaya mengaburi mata masyarakat untuk sentiasa taat dan sembah Fir'aun ini. Maka ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Harun alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menghantarkan mukjizat yang boleh mencari adat pada ketika itu, yang boleh mencabar apa yang sedang jadi fenomena pada zaman itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi Musa beserta dengan tongkatnya boleh berubah menjadi ular. Tangannya wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda lin-nazirin. Ketika mana masukkan tangan dalam baju, keluarkan balik cahaya macam spotlight terang-terang,
bayda, macam lampu spotlight stadium, terang benderang tangan Nabi Musa alaihi salam. Maka pada impresi awal ataupun pandangan awal Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, Musa ini telah pun belajar ilmu sihir. Hadza sahirun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Akan tetapi Allah hantarkan ini sengaja seakan-akan mirip sihir, tetapi bila bertembung Nabi Musa dengan ahli-ahli sihir, ketika mana ahli-ahli sihir mencampakkan tali, kemudian tali itu berubah menjadi seakan-akan dilihatnya ular, dan Nabi Musa campak tongkat, keluar juga ular tapi besar. Kemudian ular itu boleh telan tali yang dicampak dan dikhayalkan oleh ahli-ahli sihir itu, sehingga menyebabkan ahli sihir ni boleh sujud kepada Allah di depan Nabi Musa AS. Kenapa? Sebab dia tahu ini bukan sihir. Orang ahli sihir dia tahulah game dia, dia tahulah kat mana dia punya trik dia. Tiba-tiba Musa AS campak tongkat, berubah jadi ular, ular telan habis ular-ular ahli sihir. Fa'ulqiyas saharatu sajidin, kemudian mereka, sehingga kan menyebabkan mereka tunduk dan sujud kepada Allah di depan Nabi Musa. Qalu amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Sebab ahlinya dia tahu kat mana kelemahan, tahu trik. Tiba-tiba yang datang kepada dia satu kebenaran, maka mereka tak lagi menolaknya, bahkan mereka menerima. Kerana apa? Ilmu mereka sudah ditundukkan dengan kebenaran yang ada. Nah, apa yang saya nak kaitkan, ketika mana zaman Quraisy, di zaman jahiliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman ini zaman di mana kaum Quraisy ini sangat hebat dari segi sastra. Kalau bercakap nak beli tepung dekat kedai pun bersyair bersajak dulu. Oh, hebat, kita tak jumpa dah sekarang ni berpantun nak beli kereta, kan? Ada ke tuan-tuan pergi berpantun, pergi ke hulu, mendaki apa, saya pun tak pandai nak buat. Kita pun dah tak mahir sangat dah. Adalah yang mahir-mahir sangat, tapi orang-orang kita dulu, nak masuk Minang berpantun bersajak dulu. Zaman itu sajak ataupun syair ini menjadi satu perkara yang dianggap hebat. Siapa-siapa yang boleh bersyair dan sebagainya. Maka mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah keindahan bahasa yang menyebabkan ahli-ahli bahasa mereka terpanar apabila mendengar Al-Quranul Karim. Oh, maknanya sangat impress. Kita mungkin kuranglah sikit dari bab ni, sebab kita, ialah kita ni bahasa lain, kan? Tapi orang Arab sendiri, bila dia dengar syair Arab, boleh geleng kepala, sedap bunyi, kena elok. Macam kita kalau orang dikir barat, kena dengan sama-sama dikir barat, kan? Ataupun apa lagi kat sini, apa, saya pun tak ingat apa sekarang yang ni, kan? Maknanya kena dengan orang dia, geleng kepala, memang sedap dengar. Jadi Al-Quran ini salah satu daripada cirinya adalah susunan bahasanya sangat-sangat standard, menyebabkan orang-orang Arab tak boleh lihat dari segi kesalahan tata bahasa walaupun sedikit di dalam Al-Quran. Bahkan mereka sendiri tak mampu nak mencipta bahasa-bahasa seperti itu. Ini disebutkan dalam ilmu, disebut sebagai i'jazul Quran, antara mukjizat-mukjizat Al-Quran. Dan mukjizat-mukjizat Al-Quran ini terlalu banyak lapisan. Ada i'jazul lughawi, i'jazul, saya lupa istilah-istilah dia tu. Mukjizat dari sudut bahasa, mukjizat dari sudut tamadun, mukjizat dari sudut fakta-fakta sains, mukjizat dari sudut sosiologi dan sebagainya. Maknanya siapa saja ahli bagi bidang-bidang tertentu, kena dengan Al-Quran, kaji Al-Quran, terduduk dia, tertunduk dia. Nanti kita kemukakan beberapa contoh di zaman ini.
Namun di zaman itu, zaman sastra, maknanya sebut kata bahasa-bahasa yang keluar daripada Al-Quran, mereka terduduk dengar, uish, sedap betul. Sebab itu kalau kita perhatikan juga, laras-laras bahasa di dalam surah-surah Al-Quran ini, kalau kita perhatikan surah-surah Makkiyah, surah-surah di era Mekah, ni geng-geng penyair-penyair, penyajak-penyajak ni, bahasa-bahasanya sangat-sangat, Allahu Akbar, indah, berima-rima. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Nampak dia punya tu ada rima-rima dia. Ataupun idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Dia bunyi dia, dia cantik. Ini bagi orang-orang yang mendalami bidang kesusastraan Arab, dia adalah dari sudut kita kata apa, laras-laras bahasa yang menyebabkan tingginya kualiti bahasa Al-Quran. Itu belum cerita dari sudut makna dia lagi, dari sudut tutur dia saja. Maka orang-orang yang pada zaman itu secara simply mengatakan Al-Quran adalah rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertemu dengan satu titik kebuntuan ketika mana nak membuktikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka cipta ayat-ayat Al-Quran. Sebab mereka tahu Nabi kita pergi belajar sekolah mana, Nabi kita belajar tingkatan berapa, Nabi kita siapa guru dia. Mereka bukan kenal Nabi sehari dua, mereka kenal sejak dari Nabi SAW kecil. Mereka kenal, bukan Nabi ni pergi jauh daripada mereka, tiba-tiba balik bawa ijazah, kemudian dakwa Al-Quran daripada Allah, mereka boleh kata, oh ini ciptaan kamu. Tetapi Nabi SAW ketika mana berada di fasa Mekah sebelum jadi Nabi, mereka tahu Nabi seorang yang ummi. Nabi SAW seorang yang tidak tahu membaca, tidak ada asas-asas pendidikan awal dari segi formalnya. Maka apa yang mereka nak sebut? Sehingga ketika mana mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai syair, maka mereka tak ada poin nak sebut mana buktinya Muhammad SAW sebagai penyair. Ketika mana sebut Nabi SAW sebagai apa lagi, kahin, macam-macam lah dia punya lontaran tuduhan kepada Nabi. Ada kata kazib, penipu, ada kata gila, ada kata penyair, ada kata ahli sihir, macam-macam campur-campur, menunjukkan bahawa mereka tak firm apa yang nak kita label kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi fenomena yang makin lama makin viral, makin lama makin viral, yakni Al-Quran. Akhirnya mereka menuduh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang dan malam. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu cabaran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ini cantik, Allah sebut perkataan abdi, hamba. Jika kamu sekiranya kamu masih ragu-ragu tentang apa dia, mimma nazzalna ala abdina, apa yang telah kami turunkan ke atas hamba kami, itu juga satu signal ataupun simbol yang menunjukkan bahawa bukan Al-Quran itu datang bersumber daripada dia, sebab dia adalah hamba kami, dan siapa yang menurunkannya? Kami, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kata, kalau kamu masih ragu-ragu, kamu rasa itu tak betul, ini tak betul, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Muhammad itu adalah satu pendustaan, fa'tu bisuratin min mithlih. Mudah ceritanya, bawa datang satu surah daripada banyak-banyak surah yang Nabi sampaikan di Mekah itu, datang dan ciptakan kepada kami satu surah mim mithlih. Ini pun satu perkataan yang halus yang Allah sebut. Mim mithlih bukan maknanya seumpamanya,
Tetapi mim mithlih maknanya CP kalau agak-agak boleh terima sebagai hampir sama standard pun okey lah. Maknanya tak perlu sampai level ini pun. Kamu bawa satu satu surah mim mithlih yang agak-agak hampir-hampir kamu rasa dakwa kamu boleh kata sama dengan Al-Quran, mai sini, bak sini aku nak tengok. Wad'u syuhada'akum, dan panggil siapa sahaja di kalangan saksi-saksi kamu, pembela, pembantu-pembantu kamu, tukang-tukang jolok kamu yang kamu puja dan puji selama ni pun. Siapa sahaja tukang penyair, tukang-tukang yang hebat-hebat dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, datang dan berkumpul serta terbitkanlah satu surah mim mithlih, sipi-sipi mirip-mirip dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum sadiqin, kalau kamu benar, kamu serius, kamu kata Quran itu penipu dan pembohong, datangkan bukti. Buktinya tak perlu dari sudut lain, datang dari sudut bahasa pun dah cukup. Maka di dalam sejarah timbullah satu kisah di mana mereka berhimpun untuk mencipta satu surah yang hampir sama dengan surah Al-Quran, kononnya digelar sebagai surah Al-Fil, surah gajah. Kita pun ada surah gajah juga, dia pun buat juga surah gajah. Al-Fil, Mal-Fil. Ini bukan ayat Quran ni tuan-tuan Ini surah yang konon-kononnya nak tandingi Al-Quran. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil. Oh, sedap dengar bukan main lah, dia punya rima dia cantik. Ni memang orang penyair yang buat. Tapi apa makna dia tuan-tuan? Al-Fil, gajah. Mal-Fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, dengan apa jalannya kau dapat tahu apa itu yang dinamakan gajah? Lahu khurtumun tawil, gajah itu sejenis binatang yang panjang hidungnya. Sampai situ je. Jadi apa maknanya nak tandingi Al-Quran dengan bahasa yang kononnya hebat, tiru surah-surah di dalam Al-Quran tetapi maknanya pula berterabur dan tak ada point. Sedangkan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, setiap tutur di dalam Al-Quran, kalamullah ini membawa maksud dan makna-makna yang sangat-sangat mendalam. Sehingga kan apabila Allah sebutkan tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi yang ditidurkan di dalam gua, Allah sebutkan walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin wazdadu tis'a. Allahu akbar. Kita dengar tu Allah sebut apa? Dan mereka telah ditidurkan di dalam gua ini, gua mereka tadi kahfihim salasami'ah, 300 tahun. Salasami'atin sinin, 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan mereka tambah lagi 9. Padahal dalam bahasa Arab apa dia? 309 itu kita boleh sebut secara direct, tetapi Allah sebutkan 300 dan mereka tambah lagi 9. Rupa-rupanya bila pengkaji-pengkaji sejarah dan kita kata mungkin ahli-ahli falak kita buat kajian, 300 tahun itu secara tepatnya menunjukkan ataupun merujuk kepada kalender apa? Kalender bulan, kalender lunar. Dan bezanya pada ketika itu dengan kalender, kita kata kalender matahari ni, apa dia panggil kalau kita sekarang ni pakai kalender matahari kan, bezanya pada ketika itu tepat 9 tahun beza dia. Maknanya kalau tahun di dalam kalender lunar itu tahun 300, maka pada tahun itu juga mengikut kalender yang disebut sebagai kalender yang mengikut peredaran matahari ini, bezanya betul-betul 309 tahun. Itu pun secara detail disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Belum lagi cerita tentang penciptaan manusia, belum lagi cerita tentang penciptaan alam, bukti-bukti saintifik yang pada zaman dulu orang tak pernah tahu tentang benda-benda ini. Sehingga kan
seorang saintis ahli embriologi, ketika mana dia buat satu pembentangan di Riyadh, saya lupa tahun berapa, mereka diajukan soalan dengan dibawakan teks Al-Quran surah Al-Mu'minun yang menceritakan secara terperinci. Allah sebut tahap-tahap kejadian manusia di dalam rahim ibu. Allah sebutkan nutfah, alaqah, mudghah. Kemudian daripada mudghah itu Allah ciptakan satu kejadian yang lain daripada yang lain di dalam surah Al-Mu'minun. Maka ketika ditanya apakah nutfah, kemudian apa dia, alaqah, mudghah, maka saya lupa nama dia. Ini secara seimbang, minta maaf saya tak ingat, tak dapat nak recall nama dia. Kalau siapa-siapa tuan-tuan boleh bantu saya, boleh sampaikannya. Maka dibuat kajian di peringkat alaqah. Di peringkat alaqah ni maknanya di peringkat selepas daripada pencampuran antara benih ibu dengan ayah, iaitu sperm dan ovum tu, dia berubah kepada satu bentuk yang disebut sebagai alaqah. Dan alaqah ni dalam bahasa Arab maknanya benda yang menempel, benda yang melekat. Bahkan di dalam bahasa Arab juga alaqah ini bermaksud lintah. Saya lupa nama doktor tu, profesor tu, saya tak dapat nak recall malam ni, minta maaf. Bukan Dr. Gary Miller, saya lupa, minta maaf. Maka dia buat kajian di peringkat itu, rupa kepada kejadian manusia itu benar-benar bentuk dia seperti lintah, dengan kepalanya besar, kemudian ekornya macam lintah, dan sifatnya juga jelas sama seperti mana yang disebutkan oleh Al-Quran, iaitu dia menempel. Bahkan lintah juga ambil makanan daripada zat-zat daripada darah manusia yang dia tempel di tempat dia menempel tu. Sama juga dengan sifat kejadian manusia di peringkat awal juga, dia ambil nutrien daripada ibu dia dan sebagainya. Maknanya bila Al-Quran cerita, dia ada something yang benar-benar memberi makna dan membuktikan kepada kita bahawa Al-Quran ini dia relevan sepanjang zaman. Di zaman itu, ketika mana orang Arab tidak ada lagi mikroskop dan sebagainya, dia tak faham tentang apa yang disebutkan tentang nutfah, min nutfatin amsyaj, daripada benih-benih yang bercampur. Bercampur ni macam mana? Dia tak boleh bayang, sebab itu berlaku di dalam badan manusia. Tetapi Allah ceritakan, Allah jadikan manusia ini min nutfatin amsyaj, daripada nutfah, percampuran air mani yang bercampur, kemudian bertukarlah jadi alaqah, kemudian jadi mudghah. Dan mudghah ini bila dia perhatikan dalam mikroskop, dilihatnya seakan-akan daging yang dikunyah-kunyah, dan somite ataupun apa dipanggil apa, tulang belakang apa, pembentukan awal tulang belakang tu seakan-akan kesan daripada gigi-gigi kita kalau kita gigit chewing gum tu. Sedetail itu Allah ceritakan. Bila Allah cerita tentang wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari beredar di atas paksinya. Saya pun dulu belajar matahari ini dia statik, kan? Betul ke tuan-tuan, matahari statik? Ada cikgu-cikgu sains kita ni boleh mungkin jelaskan, kan? Saya dulu pun belajar, cikgu kata matahari ni dia duduk statik, kemudian apa dia, planet-planet mengorbit dia, sistem suria kita. Tapi waktu saya sekolah menengah dulu, saya pun duk fikir, Allah kata wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari beredar apa dia, di atas paksinya. Zalika taqdirul azizil alim, itulah apa dia, ketentuan Allah yang maha agung dan maha mengetahui, maha berilmu.
Puas saya duk fikir, ke Allah maksudkan beredar tu maknanya apa yang kita nampak dari timur ke barat, kita nampak dia beredar kan. Tapi macam tak adalah saintifik sangat kalau macam tu. Sebab kita duk belajar dalam sains, matahari statik, kemudian diorbit oleh planet-planet. Tetapi ada satu fakta yang menarik yang mungkin jarang kita tahu, tetapi sekarang ini kalau tengok dekat YouTube pun kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok rupa-rupanya seluruh jasad, kita kata apa, sistem solar kita sebenarnya dia menurut matahari, tetapi dalam masa sama matahari itu sendiri sedang beredar dengan kelajuan yang sangat pantas ke suatu titik yang disebut sebagai solar apex. Wallahu alam, ahli sains sedang mengkaji, tetapi mereka menemui rupa-rupanya seluruh jasad tu sedang bergerak bersama. Maknanya dia bukan, bumi kita ni bukan mengorbit matahari macam ni, tetapi dia bergerak secara spiral macam tu. Subhanallah. Bila kita dengar benda tu make sense. Kalau Allah kata matahari bergerak di atas orbit yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi saya jumpa, was-samai wat-tariq, demi langit dan demi at-tariq. Saya belajar bahasa Arab, at-tariq itu jalan, tapi bukan at-tariq. At-tariq, tariq tu maknanya jalan. Saya tak ambil part sangatlah tentang benda-benda ni. Tetapi sebenarnya at-tariq itu bermakna ketukan. Macam kita ketuk pintu tu, kita akan tanya, man at-tariq? Siapa yang ketuk pintu? Ketuk pintu tu, tuk 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 tu, itu disebut sebagai at-tariq, orang yang mengetuk pintu, mengetuk, ketukan. Allah sebutkan was-sama, demi langit, wat-tariq, dan bintang yang disebut sebagai at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq, adakah kamu tahu itu apa itu at-tariq? An-najmu. Ini kait. Allah sebut at-tariq itu adalah satu bintang. Tuan-tuan cari dalam YouTube, nama dia The Knocking Star. The Knocking Star. Subhanallah. Gelombang yang sampai kepada pengkaji daripada jenis-jenis, beberapa jenis bintang ini, bila diterjemahkan, wallahu alam cara macam mana mereka code and decode benda tu, tetapi bunyinya top 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 top. Tuan-tuan tengok, insya-Allah ada dalam YouTube. Saya pernah tengok dalam beberapa tahun lepas lah. At-Tariq dipanggil The Knocking Star. Allah sebut di dalam Al-Quran dan beberapa lagi, membuktikan bahawa Al-Quran ini bukan sahaja mind blown kepada orang-orang yang berada di zaman padang pasir itu yang hebat sastranya semata-mata, tetapi Al-Quran juga apabila dikaji pada zaman yang penuh dengan kelengkapan ini, dia juga tetap menyebabkan manusia terpanar dengan Al-Quran. Dan seluruh apa yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dibuktikan ini semata-mata kerana Allah nak suruh kita kembali balik kepada Dia. Allahu Akbar. Inilah sayangnya Allah ni, bersungguhnya Allah nak bagi kita faham, bersungguhnya Allah nak bagi kita sedar, bersungguhnya Allah untuk kita ni, kamu kaji, kamu perhati, kamu tengok, kamu banding. Tak percaya juga, cubalah kamu datang bukti kalau dapat. Tak dapat. Supaya manusia ni tunduk kepada Allah. Bila dia yakin apa yang datang daripada Al-Quran ini satu kebenaran, apa yang mereka lihat di depan mata dalam kajian mereka sama dengan apa yang mereka dengar dan baca dalam Al-Quran, maka mereka buatlah satu kesimpulan bahawa yang datang daripada Allah ni mustahil akan jadi satu benda yang tipu ataupun benda palsu. Maka dari situlah mereka akan beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dengan ilmu, bukan dengan sangkaan ni. Kita belajar, kita terima Al-Quran dengan logik, ya, dengan ilmu. Ada orang kata Al-Quran tak boleh pakai logik. Ada satu statement saya terima, betul, Al-Quran memang kita tak akan mampu pakai logik. Tetapi untuk buat satu kesimpulan daripada Al-Quran, tak boleh kita kata tak payah tanya banyak lah, tak payah duk kaji-kaji lah, terima je. Itu satu benda yang sepatutnya kita perlu perbaiki.
Sepatutnya Al-Quran itu terus kita kaji, cari lagi penemuan demi penemuan. Walaupun mungkin bukan kita yang buat, tetapi di dalam internet bersepah, itu saya istilahkan, bersepah info-info tentang discovery kebenaran Al-Quran. Cari, hayati, dan juga ambillah satu kesedaran bahawa aku kena tunduk kepada Al-Quran, aku kena ikut Al-Quran. Jangan lagi kita rasa apa, Al-Quran ini tak sesuai kot zaman ni, nak buat macam ni. Bila timbul benda itulah yang menyebabkan kita masih lagi belum kukuh dari segi pegangan kita, keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, jika kamu tak percaya ataupun ragu-ragu kepada Al-Quran, buatlah satu hasil dan satu dapatan, bawakan kepada kami untuk mencabar kesahihan Al-Quran ini, maka kamu tidak akan mampu untuk menandinginya. Itu akan diceritakan pada ayat yang ke-24 surah Al-Baqarah ini, insya-Allah. Allah akan sebutkan kesimpulannya adalah kamu tidak akan mampu. Dan sebenarnya di dalam ayat-ayat yang lain Allah terus mencabar, datangkan satu surah, datangkan beberapa ayat, datangkan beberapa surah, datangkan 10 surah, dan beberapa lagi contoh cabaran Allah, pelawaan Allah. Jika kamu masih ingkar kepada Al-Quran, tunjukkan buktinya. Maka disitulah mudah-mudahan kita dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita dah masuk Isya. Aku qauli hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu